Buletin 1.30 bersama saya Nik Munirah, Nik Hassan. Tajuk utama hari ini. Kekecohan di tapak kuil, 2 lelaki ditahan. Kes rasuah, pengarah bergelar datuk dan 4 individu direman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Insiden rusuhan di tapak kuil Sri Mariamman USJ 25 Putra Haid Selangor awal pagi tadi tidak membabitkan unsur perkauman, sebaliknya hanya perselisihan faham antara dua kumpulan. Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansor berkata, kejadian kira-kira jam 2 pagi itu adalah kes terpencil berkaitan isu pemindahan kuil berkenaan. Dalam keadaan yang sama, sebanyak 18 buah kenderaan awam telah dibakar, termasuk ataupun 2 buah motosikal telah dibakar juga. 18 buah kenderaan berbagai jenis dan 2 buah motosikal telah dibakar. Jadi keadaan semasa ini sudah kembali tenang dan tahun sebelumnya. Tambah beliau, orang ramai diminta menghentikan status atau mesej tular yang mengaitkan kejadian berkenaan dengan isu perkauman. 2 lelaki berusia lingkungan 30-an telah ditahan bagi membantu siasatan berhubung kekecohan yang berlaku. Kedua-dua individu berkenaan ditahan ketika mendapatkan rawatan di Hospital Serdang pagi tadi. Sebuah kereta pelindung polis turut rosak akibat dibaling batu oleh kumpulan lelaki berkenaan. Polis juga menemui beberapa bilah parang dan senjata yang digunakan dalam rusuhan itu. Kejadian itu juga menyebabkan kerosakan di kuil terbabit. Polis juga sedang menyiasat pemilik kenderaan yang dibakar dan meneliti jumlah keseluruhan kerugian dalam kejadian itu. Lebih 700 anggota daripada unit simpanan Persekutuan FRU bersama unit lain melakukan kawalan di lokasi kejadian. Pada 28 September lalu, satu notis pengosongan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam yang mengarahkan penghuni kuil itu mengosongkan tapak pada atau sebelum 15 Oktober lalu. Bagaimanapun, pada 25 Oktober lalu, kira-kira 300 individu yang tidak bersetuju kuil itu dipindahkan bertindak berkumpul di kawasan berkenaan ketika urusan pemindahan dijalankan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memulakan siasatan berikutan dakwaan berlaku pindaan terhadap laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB. SPRM dalam kenyataan menjelaskan Suruhanjaya itu telah meneliti dokumen asal laporan untuk dibandingkan dengan draft akhir yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara. Menurut kenyataan itu lagi, beberapa saksi akan dipanggil dalam tempoh terdekat bagi memberi keterangan dan membantu siasatan berkaitan isu berkenaan. Semalam, Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad dilaporkan telah mengesahkan laporan akhir pengauditan 1MDB telah dipindah atas arahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Antara yang didedahkan, kehadiran ahli peniagaan kontroversi Lau Tek Jo atau Jolo dalam mesyuarat lembaga pengarah 1MDB. Bagaimanapun, fakta itu disembunyikan atas arahan Datuk Seri Muhammad Najib melalui Ketua Setiausaha Sulit beliau ketika itu dengan menggugurkan beberapa perenggan dalam laporan akhir pengauditan 1MDB. Pengarah Imigresen Negeri bergelar datuk bersama 3 pegawai dan seorang orang awam direman 4 hari bermula hari ini dipercayai bagi membantu siasatan berkaitan rasuah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Azurin Syahira Safi Afandi bagi membolehkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan. Semua suspek iaitu 4 lelaki dan seorang wanita tiba di Kompleks Mahkamah Johor Bahru kira-kira 9.35 pagi tadi dengan diiringi pegawai SPRM. Difahamkan mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini belum ada maklumat lanjut berkaitan kes yang disiasat. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 17 Kurungan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. 2
2 buah rumah rosak teruk manakala 22 lagi mengalami kerosakan dalam kejadian ribut yang berlaku di 3 buah kampung petang semalam. Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bekan Zulkifli Mahmud berkata, dalam kejadian membabitkan Kampung Pasir Panjang, Ketapang Hilir dan Sekukuh. Dalam kejadian pada pukul 3.30 petang itu, 13 buah rumah terjejas di Pasir Panjang. Jumlah itu termasuk 2 rumah yang rosak teruk di kampung berkenaan kerana dihempak pokok. Manakala di Ketapang Hilir, 9 buah rumah mengalami kerosakan. Bagaimanapun, tiada mangsa yang tercedera dalam kejadian itu. Semua mangsa yang terlibat kini menumpang di rumah saudara masing-masing sementara menunggu bantuan. Pihak JKM telah menyalurkan bantuan awal kepada wakil setiap rumah terlibat. Agensi itu juga sedang membuat bancian serta penilaian susulan bagi mendapatkan angka sebenar kerugian dialami penduduk. Bertemu kembali, kita ke laporan Dewan Rakyat. Antara isu yang dibangkitkan, isu pelaksanaan program Dwi Bahasa di sekolah, isu pencerobohan perairan negara serta perluasan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak. Bagi perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Ya Munir, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus ke laporannya. Kerajaan sedang memperluaskan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak secara berperingkat ke seluruh negara untuk menyelesai dan melupuskan kes jenayah berkaitan dengan adil dan cepat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata, peluasan itu telah bermula sejak April tahun ini dengan tersiapnya Mahkamah Session Jenayah Seksual Kanak-kanak kedua di Kuching, Sarawak yang telah mula beroperasi selepas di Putrajaya. Selanjutnya, perluasan ini sedang giat dijalankan di mana ubah suai bilik saksi kanak-kanak telah disiapkan sepenuhnya di kesemua mahkamah negeri iaitu Mahkamah Seremban, Mahkamah Melaka, Mahkamah Pulau Pinang, Mahkamah Kuantan, Mahkamah Ipoh, Mahkamah Kuala Terengganu, Mahkamah Kelang, Mahkamah Johor Bahru dan Mahkamah Alustar. Dijangkakan kesemua mahkamah ini akan dapat digunakan sebaik saja perolehan bagi peralatan ICT. Kelengkapan kod recording transmission dapat diselesaikan pada tahun 2019. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said. Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-kanak yang pertama telah dibuka di Putrajaya dan mula beroperasi pada 23 Jun 2017 untuk mendengar dan memutuskan kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Sehingga Oktober lalu, sebanyak 333 kes telah dilaporkan dan sebanyak 201 kes yang melibatkan kanak-kanak telah dituduh di mahkamah berkenaan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang menjalankan kajian impak pelaksanaan program Dwi Bahasa DLP di sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh negara. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata, dapatan kajian itu dijangka akan diperolehi dan dibentangkan pada awal Januari tahun hadapan. Adakah kementerian terbuka untuk mengadakan kajian bersama kolaborasi dengan pihak universiti supaya program yang kita perkenalkan nanti bukan sekadar menggunakan mata pelajaran teknikal untuk ajar bahasa Inggeris, tetapi kepada root causesnya dengan izin iaitu memanjangkan tempoh pengajaran bahasa Inggeris dalam kelas dan sebagainya. Dan setakat ini, murid-murid yang terlibat dalam program DLP ini termasuklah sekolah rendah dan sekolah menengah adalah seramai 222,000 orang, 960 orang. Jadi ini menunjukkan bahawa memang semakin ada sedikit peningkatan, tetapi ini juga menunjukkan bahawa daripada kajian impak DLP yang telah dilaksanakan itu, walaupun tak ada kajian itu belum komplit lagi, tetapi kalau saya boleh kongsi sikit tentang dapatan awal tentang kajian ini memang menunjukkan bahawa keputusan ataupun markah peperiksaan akhir tahun untuk murid-murid di sekolah menengah dari sekolah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik dan sains memang nampak satu peningkatan yang agak terkera untuklah murid-murid pelajar-pelajar yang mengikuti kelas yang melaksanakan DLP. DLP yang telah dilaksanakan itu walaupun tak ada
Tambah beliau, kementerian katanya akan terus melaksana pelbagai usaha untuk mengekalkan prestasi pencapaian termasuk meningkatkan kemahiran guru yang terlibat mengajar menerusi program latihan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru dan Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC. Dapatan awal kajian pada tahun lalu mendapati 55.82% murid sekolah rendah dan 57.23% murid sekolah menengah yang terlibat dengan DLP menunjukkan peningkatan dalam subjek Bahasa Inggeris. Adakah kementerian terbuka? Kerajaan tidak bercadang untuk memberikan budi bicara dan dalam penetapan penalti serta hukuman pelecutan hak di bawah Seksyen 52 Akta Perikanan 1985 kepada nelayan asing dan tempatan yang dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan menceroboh perairan negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Sim Sezin berkata penetapan hukuman itu adalah wajar kerana pencerobohan haram bot nelayan semakin berleluasa selain rekod tangkapan tidak menunjukkan trend penurunan. Sudikah pihak kerajaan meminda akta ini supaya nelayan tempatan tidak tertakluk kepada undang-undang yang begitu berat hukumannya dan kalau boleh ikutlah undang-undang jenayah yang biasa di mana seseorang itu diberi jaminan untuk memastikan mereka hadir dan mereka dengan izin they are innocent until proven guilty. Di sini hukum dulu. Sebab itu semua nelayan tidak sanggup pergi ke mahkamah. Penetapan penalti atau hukuman lucut hak yang dikenakan adalah wajar berdasarkan kepada justifikasi seperti berikut. Nombor 1, pencerobohan haram oleh vessel-vessel penangkapan ikan asing yang sangat berleluasa dan rekod tangkapan vessel asing yang dijalankan oleh APMM tidak menunjukkan trend penurunan. Kedua, kes pendakwaan mahkamah bagi vessel-vessel tempatan hanya dibuat sekiranya melibatkan kesalahan kali keempat. Kita bagi 3 chance, ya. Hanya kali keempat bahawa menangkap ikan tanpa lesen vessel dan peralatan serta menggunakan peralatan menangkap ikan yang dilarang sahaja. Dan ketiga, kemerosotan sumber perikanan yang... Tambahnya, mengikut statistik dari tahun 2006 hingga tahun ini, sejumlah 1,170 bot nelayan asing ditahan atas kesalahan menceroboh perairan negara. Daripada jumlah itu, bagi tahun ini sahaja, sebanyak 97 kes direkodkan dengan pencerobohan tertinggi oleh bot nelayan dari Vietnam dengan 83 kes. hanya dibuat sekiranya melibatkan kesalahan kali keempat. Sementara itu, Timbalan Speaker Nga Koming menegur Ahli Parlimen Lenggong Datuk Syamsul Anwar Nasarah yang bertindak mengganggu sesi jawapan lisan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng tanpa kebenaran. Saya rasa contohnya sekarang, termasuk dari pihak pembangkang, tidak boleh nafikan bahawa skandal 1NUV ini memang sesuatu perkara yang serius. Ada poin lain kah? Lain poin tak ada? Lengong minta kebenaran dulu. Ya, kerana pembangkang tak ambil berat tentang 1NDB. Itu sebab pembangkang sekarang cari Poin tak ada kah? Ini Menteri Keuangan tak ada poin ni. Pusing-pusing sama juga. Pusing-pusing sama juga. Poin tak ada. Jawapan. Tak ada fakta kah? Lengong. Berapa kali nak saya bagi peringatan? Sila, yang mana? Itulah masalah orang yang tak mau menghadapi berdepan dengan realiti dan hakikat. So, you are just like an ostrich in the sand. See no evil, hear no evil, speak no evil. Itulah sebab Dah kes mahkamah lah. Apa lagi? Itulah sebab Kalau sudah mahkamah. Masalah skandal-skandal yang berkaitan dengan illicit outflow. Inilah yang menjadi negara kita parah dari kedudukan fiskal. Sekiranya pembangkang tak mahu akui ini saya rasa tidak bertanggungjawab dan tidak menjalankan tugas sebagai seorang ahli parlimen kepada rakyat Malaysia. Janganlah lari. Jangan lari daripada kenyataan sedemikian. Terima kasih Yang Berhormat. Meluran tanya lain, jawab lain. Anglo pun tak selesai. Yang Berhormat Lengong. Ini bukan kedai kopi. Ini adalah Dewan Yang Mulia.
Jika tak puas hati boleh minta kebenaran, saya boleh bagi soalan tambahan yang lebih. Tapi bukan macam ini. Ini cara yang tidak sopan dan tidak mengikut konvensyen parlimen. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Sidang Dewan Rakyat berehat sebentar dan akan bersambung jam 2 petang nanti. Saya Melaki Lokman kembali bersama Munir di Sepetak. Silakan. Terima kasih Hakim. Langsung dari Parlimen, kita ke berita seterusnya. Laporan penuh mengenai langkah pemulihan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan selepas mengambil alih pentadbiran negara akan dikeluarkan tahun depan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, buat masa ini tindakan sedang diambil bagi melihat dari pelbagai sudut untuk menangani masalah yang ditinggalkan kerajaan sebelum ini. Tak boleh pula buat dasarnya sendiri. Sebaliknya perlu mengikuti kerajaan semasa. Menurutnya, laporan itu akan mengandungi butiran mengenai hasil tindakan oleh kerajaan dalam menangani masalah yang disifatkan sebagai damage control seperti hutang besar yang perlu kita tanggung dan juga penstrukturan semula pentadbiran kerajaan. Sekarang ini saya terpaksa bekerja dengan anak pegawai-pegawai. Persatuan Alumni Pegawai Takbir dan Diplomatik PTD akan menyediakan platform bagi ahlinya untuk memberi bantuan memperkukuhkan hubungan antara sektor awam dan swasta, memberi pandangan dan maklum balas serta menyediakan khidmat kepakaran sekiranya diperlukan. Itu antara inisiatif yang diambil dalam usaha membantu kerajaan sediada untuk melaksana dan mencapai dasar-dasar yang ditetapkan. Mengulas mengenai perkara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mengakui komitmen serta sokongan yang ditunjukkan pegawai PTD dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. I would like to say thank you very much for the time when I was Prime Minister in the first term, for the cooperation that I get from the administrative machinery, the PTD in this country. It is because of their strong support, willingness to implement the policies of government and their ability to supervise, to ensure that what is required to be done is in fact being done. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Dwi Tahunan Alumni PTD di Ibu Negara. Persatuan kini mempunyai lebih 500 orang ahli yang kebanyakannya pesara yang telah berkhidmat lebih 30 tahun dalam perkhidmatan awam. Persatuan Alumni PTD dalam pada itu turut menubuhkan sebuah yayasan sebagai sebahagian daripada usaha menjadikan program dan aktiviti persatuan lebih efektif dan berkesan. Penubuhannya juga bertujuan untuk mencapai objektif menyediakan sumber kewangan mencukupi bagi menjalankan aktiviti serta memberi sumbangan kepada badan-badan dan individu-individu yang memerlukan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mampu melonjak naik secara drastik selepas 2020 sekiranya harga komoditi meningkat dengan sokongan pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Ketua Pakar Ekonomi Asia Pasifik Moody's Analytics Stephen G. Cochrane berkata, buat masa ini aliran ekonomi negara dijangka perlahan kerana prospek ekonomi global yang lemah boleh menjejaskan harga komoditi. Dalam satu kenyataan, Cochrane mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mungkin turun daripada 5.9% pada 2017 kepada 4.8% pada 2018, 4.4% pada 2019 dan 3.6% pada 2020. Tambah Cochrane, jika di waktu melangkah 2020 tanpa kemelesetan di Amerika Syarikat dan Eropah, kemungkinan akan ada lantunan semula pertumbuhan global pada 2021 dan 2022. Cochrane menegaskan bahawa usaha Malaysia untuk menambah baik ketelusan dan peralihan lancar kuasa kepada kerajaan baru tahun ini adalah positif dari segi keyakinan pelabur dan dalam tempoh jangka panjang, pengurusan hutang yang baik akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara.